أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آمين يا رب العالمين. Apa khabar sidang penonton sekalian? Selamat pagi, sabahul khair, good morning diucapkan kepada sidang penonton setia rancangan Bual Bicara Agama nombor 1 di Malaysia. Tak lain dan tak bukan, Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, pertama-tamanya sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana pada pagi ini Allah Subhanahu Wa Taala mempertemukan kita satu hari lagi, memberikan keizinan kepada kita untuk terus bernafas di atas muka bumi Allah ini, untuk terus melangsungkan kehidupan kita, untuk melaksanakan salah satu daripada tanggungjawab kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala untuk terus beribadah kepadanya. Jadikan setiap perjalanan hidup, setiap pekerjaan kita ini sebagai salah satu ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan ianya diberikan dengan ganjaran yang berlipat kali ganda oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita akan merasakan ketenangan dan kelapangan di saat mana kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak, insya-Allah. Jadi sidang penonton sekalian, hari ini kita bertemu lagi di dalam edisi 6 Disember 2020 bersamaan 20 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, hari Ahad, yang sudah semestinya ramai daripada kita ini pada hari ini mengambil peluang untuk bersama dengan keluarga. Jadi apa salahnya kita kejutkan anak-anak kita yang masih lagi sedang enak dibuai mimpi untuk sama-sama bangun, duduk sama-sama kita berada dalam majlis ilmu pada pagi ini untuk kita tambahkan lagi kualiti Islam dan juga keimanan kita, insya-Allah. Jadi sudah betul sekalian, sebelum mana kita nak memasuki ke apakah yang kita akan bincangkan pada hari ini, jom sama-sama kita saksikan terlebih dahulu statistik terkini pandemik COVID-19 yang telah pun dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Sehingga semalam, sebanyak 1,123 kes baru dan 1,118 daripadanya adalah penularan kes tempatan, dan terdapatnya 4 kes kematian baharu yang menjadikan jumlah keseluruhan kes sebanyak 380 kes, dan sehingga ke saat ini jumlah kes aktif dan keboleh jangkitan adalah sebanyak 10,775 kes. Jadi kepada sidang penonton sekalian, ini merupakan salah satu tanda ingatan daripada Allah SWT kepada kita untuk terus mematuhi prosedur operasi standard ataupun SOP yang telah pun digariskan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, dan insya-Allah kita hampir menang tempoh hari dan kita pasti menang sekiranya kita terus mematuhi SOP yang telah pun digariskan ini, insya-Allah. Jadi sidang penonton sekalian, pada hari ini seperti biasa dalam rancangan Tanya Ustaz kita akan membawakan topik-topik yang cukup menarik untuk kita sama-sama bincangkan dan sama-sama kita gali sedalam-dalamnya ilmu berkaitan dengannya. Dan pada hari ini menerusi pengajian akidah, kita akan membincangkan topik berkaitan dengan sifat 20, dan pada hari ini kita akan khususkan terhadap sifat nafsiyah. Apakah itu sifat nafsiyah? Jadi jom sama-sama kita terus selami, dan insya-Allah yang akan menerangkan kepada kita ilmu berkaitan dengan sifat 20 ini bersama dengan kita pada pagi ini salah seorang panelis, salah seorang pendakwah bebas yang cukup tersohor di Malaysia ini. Tak bukan yang berbahagia Profesor Madya Ustaz Dr. Muhammad Suki Osman kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doktor hari ini segak bergaya berserban. Alhamdulillah. Jadi sidang penonton sekalian, seperti biasa, sekiranya ada sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada kami, boleh untuk hubungi kami secara terus di talian 03 7726 1603, ataupun boleh terus menerusi laman media sosial rasmi kami di Facebook Tanyalah Ustaz TV3, insya-Allah. Jadi sidang penonton sekalian, tanpa membuang masa lagi, Doktor, kita ingin sama-sama mendengar sedikit tausiah ataupun mukadimah pendahuluan awal berkaitan dengan topik kita pada hari ini, sifat 20, iaitu sifat nafsiyah. Tafadhal mashkura.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ونصلي ونسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Terima kasih kepada Da'i Luqman dan juga para penonton. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua mendapat keberkatan dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi yang berbahagia ini. Apatah lagi kita baru saja sujud tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala setelah menunaikan solat fardu subuh. Dan insya-Allah pada pagi ini kita nak bincang tentang satu perkara yang sangat-sangat penting yang melibatkan iman dan kufur, yang melibatkan satu kewajipan yang mesti ada pada setiap orang, iaitu untuk kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Batu tajuk kita pada pagi ini sifat 20 yang berkaitan dengan sifat nafsiyah. Sebab sifat 20 ni kita bagi kepada 4, terbagi pada 4, sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah. Jadi apa yang akan kita bincang pada pagi ini hanyalah salah satu daripada 4, iaitu sifat nafsiyah. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tujuan yang kita dah belajar sifat 20 ke. Ini salah satu metodologi untuk kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau boleh juga belajar mengenal Allah Taala melalui Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kadang-kadang kita tak mampu. Bila kita tak mampu, para ulama sudah menyediakan kepada kita satu metod untuk kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Al-Imam Al-Ghazali telah menyatakan bahawa kepentingan mengenal Allah Subhanahu Wa Taala ni satu benda yang sangat-sangat penting, kerana daripada situlah terbinanya rukun iman. Dan mengenal Allah Ta'ala ni merupakan perkara yang paling pokok, yang paling asas. Itu pertama sekali. Sebagaimana disebut oleh Syekh Abdul Majid Az-Zindani, dia kata, fa inna awwala wajibin ala kulli insan an ya'rif Allah an tariqil ilmi. Maka sesungguhnya perkara pertama yang wajib kepada setiap orang adalah untuk kenal Allah. Macam mana nak kenal Allah? An tariqil ilmi, melalui jalan ilmu. Begitu juga disebut dalam kitab Az-Zubad, awwalu wajibin 'alal insan ma'rifatul ilah biistiqan. Perkara pertama, awal wajib 'alal insan, perkara pertama yang wajib kepada manusia adalah ma'rifatul ilah biistiqan, iaitu mengenali Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh keyakinan. Dan disebut juga oleh Al-Habib Tahir bin Husain, fa'lamu ayuhan nas annal asla wal asasa huwa ma'rifatul ma'bud qabla al-ibadah wa dhalika haqiqatu ma'na asy-syahadah. Apa makna dia? Dia kata, fa'lamu ayuhan nas, ketahuilah wahai semua manusia, annal asla wal asas, sesungguhnya perkara yang asal dan asas, perkara yang paling basic, perkara yang paling penting lah, kita kata benda yang paling asas kan, yang basic needs, keperluan utama pada setiap orang ni adalah apa? Ma'rifatul ma'bud qabla al-ibadah, untuk kita kenal pencipta sebelum kita buat ibadat. Kena kenal dulu siapa yang kita nak buat ibadat tu, kepada siapa. Jangan kita buat ibadat dalam keadaan kita tak kenal. Tak kenal kepada siapa yang kita buat itu. Yang kita tunduk tu pada siapa, yang kita sujud tu pada siapa, yang kita bekerja tu pada siapa, yang kita hidup pada siapa. Jadi perkara itu kena jelas lebih dahulu, dan itu merupakan perkara asas. Dan dia menyatakan wadzalika haqiqatu makna syahadah, dan itulah yang demikian itu merupakan hakikat makna kalimah syahadah.
Jadi bila kita mengucap dua kalimah syahadah itu bukan sekadar mengucap saja, tetapi ia mengandungi makna tauhid dekat situ untuk kita mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Dan macam yang kita sebut tadi adalah antara metodologi Ahli Sunnah wal Jamaah dalam mengenali Allah Subhanahu Wa Taala adalah sifat 20. Dan sifat 20 ni sebenarnya diistimbatkan daripada Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan rekaan para ulama, tidak. Sebab kadang-kadang orang kata ini semua falsafah semua ni. Tidak. Ianya istimbat daripada Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi daripada sifat 20 tadi ada 4 bahagian. Kita sebut dia tadi ialah 4 bahagian itu nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah yang kita bincang pada hari ini, pada pagi ini. Sifat nafsiyah. Nafsiyah tu apa? Kita nak pergi kepada makna terlebih dahulu supaya nak faham ni, nak kenal Allah Ta'ala ni. Nafsiyah tu apa? Nafsiyah itu daripada perkataan nafsun. Nafsun itu diri. Diri. Sebab tu sifat nafsiyah itu adalah merujuk kepada satu sifat saja, iaitu wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat kewujudan, wujudnya Allah. Wujud itu apa? Wujudnya zat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita lihat sifat nafsiyah itu merujuk kepada kewujudan zat Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu saja, iaitu wujud. Dan memang kalau kita lihat kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala, ia tidak bergantung kepada sesuatu apapun. Sebaliknya, kalau kita faham betul-betul konsep wujudnya Allah Ta'ala ni, kita juga faham bagaimana praktikalnya diri kita ni. Wujudnya kita berbeza dengan wujudnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah itu wajibal wujud. Wajibal wujud. Maknanya, di situ menunjukkan kepada kita bahawa kewujudan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini tidak ada permulaan. Kewujudan Allah Ta'ala. Dan tidak ada kesudahan. Dan kewujudan Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah yang tidak memerlukan kepada sesiapa, tidak bergantung pada sesiapa. Berbeza dengan kewujudan kita. Sebab tu kadang-kadang bila orang dia belajar sifat 20, belajar tentang perkara ini, dia tak menghayati dalam konteks apa praktikalnya dalam kehidupan kita. Baik. Sebab apa sifat nafsiyah wujud itu merupakan sifat yang pertama didahulukan? Sebab itulah merupakan perkara asal sebelum pergi kepada yang lain. Kewujudan itu merupakan perkara yang paling penting, yang paling asas. Kalau tak wujud, macam mana nak ada perkara lain? Kan kalau Allah tak wujud, itu benda yang mustahil. Wujud artinya dalam bahasa Melayu kita kata ada lah. Ada. Lawannya tiada, ataupun dalam bahasa Arab disebut Adam, bukan Adam. Bukan Adam. Adam Nabi Adam alaihissalam. Ni Adam, ain Adam. Maknanya lawannya tiada. Mustahil Allah Subhanahu Wa Taala tiada. Kan? Dan kalau kita tengok golongan etis, golongan etis mereka menafikan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Disebut oleh Allah dalam Quran, wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namut wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Mereka menyatakan, golongan etis ni, mereka kata tiada hidup yang lain selain daripada hidup kita di dunia ni. Kita mati, lepas tu hidup silih berganti, yang mana tiadalah yang membinasakan kita melainkan peredaran zaman itu menyebabkan manusia hancur macam tu je. Dia tak percaya kepada adanya Allah, kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu golongan etis. Sebenarnya perkara tentang kewujudan Allah Ta'ala ni satu benda fitrah. Sebab tu golongan etis ni mereka menolak fitrah. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala cerita, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Orang bukan Islam, orang kafir sekalipun, orang musyrikin, secara fitrahnya mereka tahu Allah itu wujud. Bila mana ditanya kepada mereka, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, bila ditanya kepada mereka siapa yang mencipta langit dan bumi, la yaquluna Allah, mereka kata Allah. Ada tak mereka kata berhala yang ciptakan langit dan bumi? Tak ada. Adakah ada satu anasir lain? Tak ada. Mereka menyatakan Allah. Sebab itu sebenarnya bab wujud ni tak ada masalah sangat sebenarnya.
kan? Melainkan ada golongan yang sengaja membatalkan pemikiran mereka, merosakkan akal mereka sehingga menolak kewujudan Allah Ta'ala. Kita sebut tadi ateis ni kan. Dia ateis ni ada banyak cerita dia, nanti kita ceritalah lepas ni. Cuma saya nak pergi kepada definisi atau takrif tu dulu. Kan? Jadi maknanya di situ kita lihat bagaimana kalau kita faham konsep itu, kita fahamlah bagaimana kewujudan kita ini yang bersebab, kewujudan Allah tidak bersebab. Itu ada beza dia. Kan? Jadi sebab itu kita ini asalnya tiada dan kita bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala secara sepenuhnya. Jadi banyak lagi yang kita bincangkan, tapi saya rasa sebagai mukadimah itu sedikit yang saya sentuh dan insya-Allah kita akan sambung selepas inilah. InsyaAllah. Jadi terima kasih doktor. Jadi sidang putus sekalian, sesungguhnya perkara pertama yang wajib ke atas setiap daripada kalangan kita adalah untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dengan jalan ilmu. Dan pada pagi ini alhamdulillah kita cukup beruntung adanya doktor pada pagi ini untuk menerangkan kepada kita berkaitan dengan salah satu sifat 20, iaitu sifat nafsiyah, iaitu sifat wujud Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saudara sekalian, jom sama-sama kita nak raikan soalan yang pertama daripada penonton kita dari Facebook, daripada Puan Sal Rasid Cikci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Adakah sifat nafsiyah ini menyatakan kepribadian sifat Allah Subhanahu Wa Taala melalui zatnya, iaitu kewujudan Allah di atas kekuasaan dan keagungannya tanpa ada perbandingan antara yang lain dan kewujudannya sebelum bumi diciptakan, kerana Allah Maha Esa lagi Maha Pencipta, tanpa permulaan dan pengakhiran bagi Allah yang bersifat kekal abadi. Mohon perkongsian ilmu dari Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Jadi doktor, ada juga soalan tambahan daripada sahabat yang bertanya kepada saya. Dia bertanyakan bahawa sekiranya Allah ni ada, siapakah sebelum Allah? Ada pula bertanyakan sebegitu. Bagaimana doktor? Baik, terima kasih kepada persoalan. Yang pertama sekali kita nak lihat kepada persoalan yang dikemukakan tentang bagaimana kekuasaan Allah. Kekuasaan itu sifat bagi Allah Subhanahu Wa Taala, qudrah, sifat ma'ani, kan? Bagi Allah Subhanahu Wa Taala, dan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala kita sebut tadi, kewujudan Allah itu tidak bergantung kepada sesuatu apapun. Sebaliknya, kesemua kewujudan lain bergantung kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan maksud tidak ada sesuatu pun yang mempengaruhi kewujudan Allah. Sama ada dengan andaian bahawa terdapat sesuatu yang berkuasa mencipta Allah, tak ada benda itu, ataupun zat Allah sendiri yang mencipta dirinya sendiri, tidak berlaku seumpama itu. Jadi maknanya di situ menunjukkan kepada kita bahawa Allah Subhanahu Wa Taala dia wajibul wujud, dia wajib wujud, dan dialah yang mewujudkan yang lain. Segala yang diciptakan langit dan bumi, apa semua, dan langit bumi manusia ni ikut suka Allah. Allah nak buat tak buat itu terpulang pada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma yang ditanya juga oleh sahabat kan, sebelum Allah ada siapa? Kan? Itu soalan yang mustahil. Betul. Soalan itu sudah mustahil. Sebab apa? Sebab tiada, setiap selain daripada Allah Ta'ala itu semuanya makhluk. Kalau kita kata ada, maknanya kita menisbahkan ada makhluk pula. Kan? Jadi sedangkan ma siwallah itu adalah semua sekali makhluk. Hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Sebab tu kita kata dia wajibul wujud. Yang wajib wujud. Yang lain tak wajib wujud. Kita wajib wujud tak? Tak perlu. Tak ada kita, tak apa. Allah Ta'ala yang menentukan kita ada. Dan ikut suka Allah nak jadikan kita apa, betul tak? Betul. Dan patutnya kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah ciptakan kita sebagai manusia yang diberi pula akal fikiran. Allah boleh cipta kita jadi kucing ke, jadi gajah ke, kan, dan sebagainya. Itu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kalau kita faham perkara tersebut, kita ni terikat dengan Allah sebab kita ni hamba. Kalau orang dia merasai kewujudan Allah Ta'ala itu dalam konteks yang mutlak, dia ni, kita ni, kewujudan kita ni bersebab dengan sebab apa? Allah Ta'ala yang menciptakan kita. Apa tujuan Allah Ta'ala ciptakan kita? Itu satu persoalan. Disebut dalam Al-Quran, surah Az-Zariyat ayat 56. Simple ya. Allah kata apa? Wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Kata Allah, tidak aku ciptakan jin dan manusia
kecuali supaya mereka itu memperhambakan diri kepadaku. Jadi makna itu kita terikat dengan perhambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab kita bergantung sepenuhnya kepada Allah. Kita tak boleh bebas nak buat apa-apa berbeza dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nak buat apa? Dia fa'alu lima yurid. Allah nak buat apa ikut suka dia. Kan? Sebab dia tak bergantung pada siapa-siapa. Maka itu bezanya. Jadi dengan sebab itu kalau kita merasai perkara ini, kita akan tidak kita tidak buat benda pelik-pelik lah. Kita tidak akan melanggari batas-batas yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab kita tertakluk kepada apa-apa juga ketentuan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. InsyaAllah. Jadi terima kasih doktor. Satu perungkaian yang cukup baik. Jadi sidang penonton sekalian, satu benda yang perlu kita ambil cakna itu berkaitan dengan kita perlu bersyukur kerana Allah ciptakan kita sebagai manusia, bukan makhluk yang lain seperti mana yang telah diterangkan oleh doktor sebentar tadi. Jadi sidang penonton sekalian, banyak lagi yang kita akan bincangkan berkaitan dengan sifat nafsiyah ini. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami dalam rancangan Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali sebentar sahaja lagi insya-Allah. Alhamdulillah sidang penonton sekalian, kembali kita bertemu di dalam siaran langsung rancangan Buat Bicara Agama nombor 1 di Malaysia. Tak lain tak bukan, Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kita cukup beruntung pada pagi ini sidang penonton sekalian kerana kita akan mempelajari satu ilmu yang cukup penting bagi kita, satu ilmu yang dikatakan oleh para ulama asas bagi setiap orang Islam, iaitu mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk kita mengenal siapakah Tuhan yang selama ini kita sembah, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Jadi pada sidang penonton sekalian, sekiranya ada sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada kami, boleh untuk mungkin bisa terus di talian tertera di kaca televisyen, dan kepada sahabat-sahabat, saudara serumpun yang sedang menyaksikan menerusi live Facebook kita pada pagi ini, sekiranya ada sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada kami, diharapkan sangat jangan diajukan soalan tersebut menerusi komen di live Facebook tersebut, tapi keluar sebentar, pergilah ke gambar poster saya dengan yang berbahagia Dr. Muhammad Suki Osman kita, boleh bertanyakan soalan menerusi ruangan komentar di bawah gambar poster tersebut insya-Allah. Jadi soalan-soalan kebanyakannya berkualiti pada pagi ini dan ianya cukup dekat dengan situasi semasa, dengan keadaan anak-anak remaja pada zaman kini. Jadi doktor, kita nak raikan soalan berikutnya daripada sahabat kita Muhammad Faizal bin Ahmad. Assalamualaikum Da'i Ustaz dan semua kru-kru. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan saya, adakah surah Al-Ikhlas boleh kita rujuk dan memberi gambaran tentang sifat nafsiyah Allah Subhanahu Wa Taala? Mohon pencerahan, terima kasih. Jadi salah satu surah favorite ramai orang sebab surahnya singkat dan kadang-kadang tetapi masalahnya kita tak faham pun apa kita baca, doktor. Jadi bagaimana doktor, silakan. Baik, terima kasih. Memang surah Al-Ikhlas ni surah tauhid. Surah mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia termasuk dalam wahdaniyat, iaitu mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Taala Maha Esa. Di situlah kalimah tauhid. Kalau kita lihat kalimah tauhid itu datang daripada wahada yuwahidu tauhid, iaitu kita menunggalkan, maknanya mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak berbilang-bilang, kan? Dan itu merupakan perkara yang perlu kita faham. Dan sebenarnya kalau kita lihat sebab turun surah Al-Ikhlas ni juga adalah berdasarkan kepada persoalan daripada golongan musyrikin. Golongan musyrikin ni mereka kan sembah berhala, mereka syirik pada Allah. Bukan mereka tak tahu Allah itu wujud, mereka tahu, macam kita sebut tadi kan. Macam juga dalam masyarakat kita, sahabat-sahabat kita yang masih belum Islam, cuba kita tanya, ada Allah? Dia kata ada, Tuan Allah dah. Dia sebut begitu. Ada. Cuma masalah sekarang ni kita kerja kita tak susah dah. Sebenarnya kita nak ajak supaya
beribadat atau memperhambakan diri pada Allah. Jangan syirik. Itu je perkara yang paling utama. Dari sudut percaya dah wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma masalah sekarang adalah syirik. Apa yang berlaku kepada golongan musyrikin? Mereka datang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertanya pada Nabi, Tuhan kamu buat daripada apa? Emas ke? Perak ke? Kan? Sebab kalau mahal lah, nampak gitu kan? Sebab mereka membina berhala-berhala, maka buat sendiri, maka ukir, maka mereka sembah. Maka dengan sebab itu turunnya ayat Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakannya Muhammad, Allah itu Esa. Allahus samad, Allah tempat bergantungnya makhluk. Allah, macam kita sebut tadi, Allah tak bergantung pada siapa-siapa. Tapi makhluk yang bergantung kepada Allah, bahkan 100%. 100% kita bergantung pada Allah. Sebagai contoh, kita ambil mudah. Kadang-kadang orang tak fikir kan, dia bergantung pada Allah. Sedangkan, ni jari. Kita nak gerakkan jari ni pun, kalau Allah tak izinkan, tak boleh gerak ni jari ni. Kalau orang tahu kata nak menguik jari kan. Nak menguik jari kan. Tak boleh menguik ni jari ni. Walaupun nampak very simple. Sangat mudah. Tapi kalau Allah tak izin kan, tak boleh. Maknanya, keterikatan kita dengan Allah, kebergantungan kita pada Allah itu sangat-sangat. Orang kata 100% lah. Begitu. Sebab itu tak ada alasan lagi nak melakukan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Taala ni lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tak seumpama sebagaimana golongan yang menyatakan Allah itu 3 dalam 1 lah, yang mendakwa bagi Allah itu anak dan sebagainya. Ini satu perkara yang jelas bercanggah. Dan juga walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah Taala tak ada siapa pun yang setara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu merujuk kepada sifat wahdaniyat Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Jadi kebergantungan kita sebagai hamba ni adalah kepada Allah adalah 100%. Jadi Ustaz, kalau berfikir-fikir balik, rupa-rupanya kalau Allah tak izinkan kita ni boleh tarik nafas ni, mati dah kita ni. Allah Akbar. Mudah-mudahan kita lebih muhasabah diri kita. Sebenarnya setiap tindak tanduk kita ini adalah di atas kawalan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita semua mengharapkan dan bergantung harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah mudah-mudahan menjawab persoalan tersebut. Jadi jom sama-sama kita beralih dengan persoalan berikutnya daripada saudara Muhammad Izudini. Assalamualaikum Profesor Madya, Ustaz Dr. Muhammad Suki dan Luqman dan kru-kru TV3 dan TV9 yang bertugas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan saya, adakah dikira rosak akidah apabila kita menyamai sifat nafsiyah Allah Subhanahu Wa Taala dengan makhluk lain? Mohon pencerahan Ustaz daripada Pasir Mas, Kelantan. Dia menyamakan sifat wujud Allah tu kepada makhluk yang lain. Ya, memang jelaslah boleh rosak akidah. Sebab apa? Sebab laisa kamitslihi syai'. Allah Subhanahu Wa Taala mukhalafatul lil hawadis. Allah Taala bersalahan dengan segala yang baharu. Makna setiap selain daripada Allah semua baharu, macam kita kan. Baharu tu maksud apa? Sesuatu yang diciptakan disebut sebagai makhluk. Allah itu khaliq, Allah pencipta, maka kita ni adalah makhluk. Maka dengan sebab itu kita lihat bagaimana kalaulah menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluk, maka sudah tentulah ianya sudah kita sebut boleh membatalkan akidah. Sebab itu kalau kita tengok golongan etis, kadang-kadang dia fikir secara logik dia yang tidak sah, yang tidak sahih. Dia logik pun kalau hak cerdik memang betul. Dia boleh fikir dengan betul. Sebab tu Allah bagi akal ni untuk berfikir dengan cara yang baik. Tetapi ada orang ni dia kata kononnya logik, tetapi sebenarnya tak logik pun. Dia fikir ikut kepala dia aja, ikut nafsu dia. Sebagai contoh sebut, pernah berlaku disebutlah dalam kitab-kitab, contohnya kitab Ad-Durrus Tsamin fi Aqaidil Mu'minin, contoh disebut bagaimana zaman Abu Hanifah ada seorang ni, dia ni kononnya hebatlah, fikir banyaklah kan. Dia cuba timbulkan satu persoalan. Dia kata, bagaimana kamu kata kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau kewujudan mestilah ada. Tengok kita ni wujud. Ada tempat kita duduk, ada tempat kita berada. Kalau kamu kata Allah itu wujud, mana dia? Bagaimana tempat dia di mana? Lalu dia cabarlah para ulama untuk berdialog. Kan? Dan ditunjukkan seorang kepada Hammad
iaitu guru kepada Imam Abu Hanifah. Hamad pun dipanggil lah, kita kata besok kita ni ringkas cerita lah, besok nak pergi berdialog. Hamad pun duk fikir macam mana nak buat. Malam tu dia tidur, dia bermimpi. Jadi bila datangnya Imam Abu Hanifah, tu kecil lagi, Nu'man bin Thabit, Imam Abu Hanifah ni bagi tahu Hamad, nampak Hamad duk fikir. Dia pun tanya apa masalahnya. Ni aku nak kena berdialog ni. Sebab dialog ni, hujah ni bukan semua orang yang mampu mematahkan hujah. Walaupun orang ada ilmu sekalipun, dia ada kepetahan dia. Dia punya orang kata mantik ni tinggi kan. Jadi bagi tahu lah, cuma semalam aku bermimpi, aku pergi satu tempat. Yang kebun yang indah, buah-buahan cantik apa semua. Ada satu pokok yang buah-buah cantik, kan? Kemudian tiba-tiba ada seekor khinzir datang, dia makan buah-buah tersebut. Dia makan, dia goncang pokok tu. Dalam keadaan yang seumpama itu, datanglah rimau terekam apa khinzir tadi. Kata Imam Abu Hanifah, dia kata, Allah Ta'ala bagi kepadaku untuk mentakwilkan mimpi. Yang aku boleh tafsirkanlah, iaitu kebun itu umpama Islam. Maknanya yang cantik, elok. Pokok itu dengan buah-buah itu ulama-ulama yang ada. Kemudian datang khinzir ni orang yang tadilah orang yang cuba nak merosakkan Islam itu. Datang rimau. Rimau ni akulah yang penyelamatnya. Jadi maknanya Imam Abu Hanifah kata, tak apalah Tok Guru, saya akan berlawan dengan etis tersebut. Ringkas cerita, pergilah. Dia ni yang kata etis ni sudah berada di atas mimbar atas. Dia kata, siapa nak lawan dengan aku? Dia kata, Imam Abu Hanifah bercakap dia nak lawan. Dia kata, kamu tak layak, kamu kecil lagi. Maka layak tak layak bukan diukur pada serbannya, bukan diukur pada jubahnya, bukan. Tapi layak tak layak adalah berdasarkan kepada ilmunya. Jadi, okeylah. Dia kata, ginilah susah sangat. Okey, kamu jawab soalan simple aku. Di mana? Di mana Tuhan? Setiap benda itu ada tempat. Kamu kata Allah wujud di mana? Maka Imam Abu Hanifah kata, jawapannya ada pada diri kamu. Ada pada diri kamu. Dia kata, macam mana? Okey, aku tanya kamu. Kamu ada tak ruh? Ada tak nyawa? Dia kata, ada. Okey, aku nak tanya kamu. Ruh kamu tu, nyawa kamu di mana? Di kepala kamu kah? Di kaki kamu kah? Di perut kamu kah? Macam cerita lah. Kekuatan di mana tu kan? Jadi maknanya, dia tergamam. Maknanya, macam mana dia nak tunjukkan tempat? Jadi bukan semua perkara itu bertempat. Okey, dia kata, dia tanya soalan lain. Dia kata, okey, soalan lain. Soalan kedua, dia kata, setiap benda ni mesti ada permulaan, mesti ada pengakhiran. Mesti ada mula. Sudah mencerita, mesti ada mula. Kan? Jadi bagaimana dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Kamu kata tak ada mula, tak ada akhir. Pelik rasa pelik. Dia fikir, dia rasa, dia ikut nafsu, dia rasa pelik. Abu Hanifah kata, jawapannya ada pada diri kamu. Bagaimana? Cuba kamu lihat jari kamu. Jari apa yang mula? Jari ibu jari. Jari yang akhir? Jari kelingking. Okey. Sebelum jari ibu ada jari apa? Ada apa? Tak ada. Selepas jari kelingking ada apa? Tak ada. Oh. Nampak tak? Mantik dah kan? Masya-Allah. Hebat. Kemudian okeylah, dia kata, budak ni, dia kata, kalau bahasa kita lah, budak ni memang ni kan. Dia kata, okey, aku nak tanya kamu, oleh kerana kamu kata Tuhan tu ada, sekarang ni Tuhan, Allah buat apa? Allah buat apa sekarang ini? Kamu kata Allah Ta'ala ada. Allah buat apa sekarang ni? Imam Abu Hanifah kata, ginilah. Selayaknya orang nak bagi jawapan, kena duduk atas mimbar. Orang bertanya, kena duduk bawah. So bagi aku jawab, aku naik atas lah. Dia kata, okey, no problem. Dia pun turun. Imam Abu Hanifah pun naik atas. Bila naik atas, so jawablah soalan. Kan? Soalan apa? Allah buat apa? Maka Imam Abu Hanifah kata, sekarang ni Allah telah
menurunkan, menghancurkan kebatilan dan menaikkan yang hak dengan Allah pindahkan aku di atas, pindahkan kamu di bawah. Jadi itu bermakna kamu tu dikalahkan, kebatilan itu dihancurkan dan dimusnahkan. Jadi ini semua nak ceritanya kita kata berbincang ataupun berdialog dengan aktis ni terpaksa guna kena mantik, kena akal. Sebab apa? Sebab mereka ini cuba menafikan satu benda yang fitrah. Yang fitrah. Walaupun kisah ni adalah ada setengah menyatakan tidak ada sumber yang kuat dan sebagainya, tapi tak apa, yang penting nak ambil pengajaran tadi tu dari sudut apa? Dari sudut bagaimana dialog itu berlaku. Dan secara fitrahnya pun memang Nabi SAW menyatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. InsyaAllah. Jadi terima kasih doktor. Jadi ini merupakan soalan-soalan dan dialog tersebut juga sebenarnya boleh digunakan untuk kita juga tu. Kalau tiba-tiba ada juga kawan-kawan yang tiba-tiba mempersoalkan tentang kewujudan Allah, kita boleh menggunakan konsep yang sama. InsyaAllah. Jadi sudah betul sekalian, cukup menarik perbincangan pada pagi ini. Banyak lagi kemenarikan yang kita akan dapat daripada ilmu pada pagi ini. Tapi jangan ke mana-mana. Kita berehat sebentar. Jangan ke mana-mana. Teruskan bersama dengan kami dalam rancangan Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal judham wa min sayil asqam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu dari penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sudah betul sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Sambil-sambil kita pada pagi-pagi ini kenakan kopi dan juga mungkin ada yang menggoreng goreng pisang di dapur sebagainya. Sambil-sambil tu kita ambil juga santapan rohani pada pagi ini berkaitan dengan sifat 20, sifat nafsiyah, iaitu sifat wujud Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada sahabat-sahabat serumpun yang sedang menyaksikan menerusi live Facebook kita, jangan lupa untuk laksanakan tanggungjawab kita bersama untuk berkongsi, untuk tekan butang kongsi. Kita sebar luaskan ilmu yang kita dapat pada pagi ini untuk kita mendapat ataupun kita nak menjana saham pahala yang berterusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah saja. Klik ataupun tekan butang kongsi, insya-Allah kita sudah pun menyebar luaskan ilmu yang kita dapat pada pagi ini, insya-Allah. Jadi sidang putus sekalian, jom kita sama-sama nak teruskan lagi perbincangan kita pada pagi ini dengan meraihkan soalan berikutnya daripada Puan Mazni Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz, da'i serta kru yang terlibat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan yang pertama, dalam Asmaul Husna terdapat nama Al-Baqi', iaitu Allah yang Maha Kekal. Selain dari nama ini, adakah terdapat nama lain yang menunjukkan sifat Allah yang Maha Wujud ataupun nafsiyah? Dan yang keduanya, bagaimana hendak menjawab bila ada yang mendakwa bahawasanya Allah itu duduknya di atas arash seolah-olah Allah itu berjisim, dan di mana pula Allah duduk sebelum terciptanya arash? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Dua soalan dan salah satunya itu soalan yang tidak pernah berkesudahan jawapannya. Doktor, silakan. Baik, terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan. Iaitu yang pertama adalah bagaimana kita nak mengenali kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada yang disebut tadi melalui asma husna, nama-nama Allah Taala menunjukkan sifat-sifat Allah Taala, dan kewujudan Allah Taala ni kita boleh kenali melalui dalil naqli dan juga dalil aqli. Antaranya Allah itu yang khalqas samawati wal ard. Allah Taala itu yang menciptakan langit dan bumi. Allah mencipta segala-galanya. Makna Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat wujud tadi ni pada zatnya, yang ketika itu Allah Taala khaliq. Khaliq ni makna Maha Pencipta. Dan kita ni adalah dicipta. Itu menunjukkan wujudnya Allah Taala. Sebab secara akli pun setiap perkara, secara akli itu akalan, setiap perkara mesti ada yang buat. Dia tak boleh jadi sendiri. Contohnya kita kata meja ni, meja bulat ni kan, tiba-tiba ada
Oh, tak boleh. Pelik tak? Pelik. Magic. Akal kita, akal yang waras, tak boleh terima macam mana boleh tiba-tiba ada. Nampak tak kat situ? Contoh, kita tengok kereta meluncur laju di atas jalan raya. Tengok kapal terbang. Agak-agak ada driver ke tak? Ada. Kan? Kereta tu mungkin dia jalan sendiri ke apa ke? Tak boleh. Tak ada. Dan kereta tu sendiri ada orang yang buat. Ada. Ataupun tiba-tiba kita tengok pap duk ada sebiji macam tu. Tak logik. Tak logik. Akal kita tak boleh terima. Maka dengan sebab itu bila disebut Allah Taala kejadian langit dan bumi ni, ini adalah makhluk, ini adalah baharu. Jadi siapa yang menciptakan? Yang menciptakan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Akal kita berfikir dengan kejadian kita, dengan kewujudan kita, itu menunjukkan tentang kewujudan Allah. Kalau Allah tak wujud, macam mana kita nak wujud? Memang takkan ada lah. Kan takkan ada. Sebab apa? Macam mana nak wujudnya meja ni tanpa orang yang buat meja? Kata orang buat meja tak ada. Akan wujud meja? Takkan wujud. Tak wujud. Kereta, orang buat kereta tak ada. Akan wujud tak kereta? Tak wujud. Takkan wujud. Maka benda itu mustahil. Itu dengan akal juga boleh kita mendapat jawapan. Sebab itu seorang Arab Badui mudah aja cara berfikir dia. Cara berfikir mudah. Nak kenal Allah Taala ni kan bukan susah sangat. Dia susah cuma nak berfikir je. Arab Badui ni dia kata apa? Al-ma'ratu tadullu al-ba'ir. Dia kata tai unta menunjukkan ada unta. Itu. Dia ni Arab Badui ni dia jenis mengembala. Kita kata dengan duk biasa dengan unta kan. Jadi dia fikir benda hak duk depan dia lah. Dia kata al-ba'ratu tadulu al-ba'ir. Tai unta menunjukkan ada unta. Wa atharul aqdam yadullu al-masir. Bekas tapak kaki itu mesti ada orang berjalan. Dia tak akan wujud tapak kaki tanpa ada orang. Betul lah macam Kan? tu. Dan ini semua langit, bukit bukau, gunung ganang, bumi yang sangat indah besar, sudah tentu adanya Al-Latiful Khabir yang menciptakan dia. Di situlah keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya. Di situ menunjukkan wujudnya Allah Taala. Very simple, very basic, dan itu merupakan perkara yang wajib kena beriman, kena tahu. Untuk kita kenal, bila kita kenal Allah Ta'ala, barulah kita rasa, oh diri kita kerdil. Sembahyang pun rasa. Kita tak sombong. Hari ni kadang-kadang kita rasa kita lah segala-galanya. Kita rasa kita lah paling hebat kan. Menyebabkan di situlah manusia dia lupa diri dia. Dia ego. Sebab apa? Sebab dia tak kenal Allah. Kalau dia kenal Allah, dia tahulah dia tu berada pada peringkat yang mana. Baik. Soalan seterusnya tentang apa? Doktor, sebelum kita nak raih soalan yang kedua tu berkaitan dengan sifat Allah bertempat tu. Okay. Jadi kita nak raikan dahulu pemanggil kita di talian pada saat ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Luqman dan juga Profesor Madya Dr. Muhammad Suki Osman. Saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3 Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan adik. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Sihat. Apa khabar Tuan Haji Omar kita pagi ni? Alhamdulillah saya sihat. Dai Ustaz okey semua ya? Alhamdulillah semua seperti biasa. Cantik. Jadi soalan saya begini, ni doktor ya. Kadang-kadang kita dalam masyarakat ni cakap utara sikitlah pasal saya tahu ni Ustaz ni dari utara dan dai juga dari utara ni. Ya. Jadi kita cakap sikitlah tu. Jadi boleh. faham Ustaz pun faham, doktor pun faham, saya pun mudah faham, dai pun faham semua. Boleh silakan. Jadi soalan saya lagu ni lah Ustaz. Kadang-kadang orang ni ada setengah dalam masyarakat kita ni mendapat dia berjaya. Contohnya dia hidup berjaya kerana usaha dia. Contoh dia berjaya dalam korporat, bidang perniagaan ataupun bidang pertanian ke bidang apa-apa pun sekalipun lah. Jadi dia menganggap itu usaha dia. Jadi kadang-kadang bila dia menganggap lagu tu Ustaz, dia memang dia percaya Allah tu wujud, tapi kalau kita duk menadah tangan mengharap Allah Subhanahu Wa Taala bagi lagu tu takkan dibaginya. Dia kata dia akan usaha tu kena pentingnya usaha tu lah. Jadi dia menganggap apabila dia berjaya ini hasil usaha dia dan dia menafikan hak orang lain. Contohnya hak asnaf ataupun orang miskin ni. Dia menganggap orang miskin ni sebagai seorang yang pemalas lah Ustaz. Bolehkah kita bersikap lagu tu Ustaz? Sedangkan kita tahu rezeki juga Allah Subhanahu Wa Taala yang bagi dan bukan hak kita 100% Ustaz. Boleh itu doktor ya? Itu soalan saya doktor dan dai. Terima kasih banyak doktor dan dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah dia Tuan Haji Omar kita. Boleh berbagai lorat. Alhamdulillah. Jadi berbalik dengan persoalan Tuan Haji Omar tu doktor. Bagaimana doktor? Dengan ada sikap segelintir masyarakat kita yang dia merasakan diri dia ni hebat disebabkan oleh usaha dia sehingga memperlekehkan pula orang lain. Seolah tidak ada wujudnya Allah SWT. Bagaimana doktor? Baik, terima kasih kepada Cik Omar Abdul Majid.
Dia tanya lagu mana? Lagu mana? Kita nak cerita lagu ni lah. Macam mana manusia ni yang dia lupa diri. Dia lupa diri bahawa kewujudan dia bersebab. Bersebab daripada mana? Daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang mewujudkan dia, Allah yang ciptakan dia. Jadi Allah berhak untuk menentukan bagaimana ikut kehendak Allah. Dia patut follow je macam kita. Sebagai contoh, kita memiliki sesuatu, katakan kita beli kereta. Kita beli kereta. Kita nak buat apa dengan kereta tu? Boleh tak orang lain menyanggah? Tak boleh. Kita nak buh cat baru ke? Kita nak buh spoiler ke? Kita nak buh sketing ke? Orang kata kereta tu, ada orang kata, hang tak boleh buat ni. Kita kata, punya pasal aku lah. Ini kereta aku. Kalau kamu nak kereta kamu, tu pulang pada kamu. Jadi kita kena ingat, Allah ciptakan kita dalam bahasa kasar punya pasal Allah Ta'ala lah nak buat macam mana pun. Jadi Allah perintah pada kita, kita kena ikut lah. Boleh tak kereta tu kata kat kita, tak mau. Mana boleh spoiler-spoiler. Kan? Kereta tu pula kata kat kita macam tu. Kita kata nak kena. Kalau kita betul kereta lu cakap macam tu, kita ambil ambil hammer, ambil mertun, memang hancur lah kereta tu kan. Nak ceritanya bahawa Allah ciptakan kita. Allah wujudkan kita. Dan Allah nak kita ikut peraturan. Kita sebagai hamba, kod mana pun, wajib ikut peraturan. Ikut perintah Allah Ta'ala. Jadi jangan duk rasa diri itu besar. Sebab tu kita kata, orang yang tak merasai kewujudan Allah Ta'ala itu, dia rasa usaha macam Cik Omar sebut tadi, usaha tu semua daripada dia. Dia tak sedangkan bahawa, saya sebut daripada awal tadi, nak menguat jari pun tak boleh, nak menggerakkan jari pun tak boleh. Kalau Allah tak izinkan, maknanya apa yang dia buat tu, Allah tak bagi, tak dapat. Allah bagi kat dia. Pasal apa Allah bagi? Nak uji dia. Dia bersyukur ataupun tidak, nak tengok. Sebab itulah orang yang tak ikut perintah Allah, layak Allah masuk ke dalam neraka. Sebab apa? Sebab dah tak ikut perintah. Macam kita tadi, kereta tu tak mau bantah tak ikut kita kan. Contohnya, kita hempuk dia lah. Sebagai contohnya. Jadi maknanya manusia ni dia kena fikir kedudukan diri dia macam mana. Jangan duk rasa diri dia hebat dan sebagainya, lalu dia tak melaksanakan tanggungjawab. Kalau yang wajib buat harta tu zakat, itu yang wajib. Kemudian yang sunat lagi sedekah, wakaf, bantu orang dan sebagainya. InsyaAllah. Jadi sebenarnya sekalian, satu peringatan buat kita bersama, jangan kita rasakan diri kita ini dah terlalu hebat. Sedangkan Allah yang mentakdirkan kita jadi hebat, dan sebenarnya itu adalah salah satu cara untuk diuji seperti mana katakan oleh doktor sebentar tadi. InsyaAllah. Jadi doktor, kita berbalik dengan persoalan yang kedua pada ditanyakan oleh Puan Mazni Hassan sebentar tadi, berkaitan dengan kedudukan Allah itu. Silakan. Baik, yang soalan tadi menyatakan Allah duduk di atas arasy. Jadi ini telah menyerupakan Allah dengan makhluk lah. Perbuatan duduk ni perbuatan kita, perbuatan makhluk. Sebab tu tak boleh diterjemahkan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, ya Quran. Allah bersemayam di atas arasy itu sebagai duduk. Sebab duduk ni kita tahu kaifiat duduk macam mana. Jadi bila kata Allah duduk ni, kita bayangkan Allah macam makhluk, maka di situ telah menyebabkan kita telah menyerupakan Allah dengan makhluk. Itu gugur akidah tu. Benda tu berat. Benda yang melibatkan. Sebab tu kita kata kena kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Allah itu mukhalafatul lil hawadis. Allah bersalahan dengan segala yang baru. Sebagaimana yang Allah sebut dalam Quran, laisa kamitslihi syai'. Allah Taala tak sama dengan segala sesuatu. Segala apa yang kita masih lagi kita fikir, bukan dia lah tu. Kan? Kita fikir. Sebab itu yang dinisbahkan kepada Imam Malik yang menyatakan bila orang tanya tentang al-istiwa, dia kata al-istiwa maklum. Perkataan itu maklum, disebut dalam Quran. Wal kaifiyah majhul. Macam mana majhul? Kita tak tahu. Wal imanu bihi wajib. Beriman dengannya wajib. Wa su'alu anhu bid'ah. Bertanya tentang dia bid'ah. Sebab apa? Sebab kamu nak cuba bayangkan nak benda-benda pelik-pelik saat gini, kamu duk anggap Allah Ta'ala macam makhluk. Sebab itu bahaya perkara seumpama ni. Akibatnya hari ni ada yang dah menyerupakan, buat objek-objek lah dianggap sebagai Tuhan. Inilah punca dia. Sampai ada yang pihak-pihak yang beragama lain yang sanggup boleh buat karikatur. Yang buat macam-macam kan. Sebab itu kalau kita lihat pandangan-pandangan dikemukakan oleh para ulama, antaranya disebut ditafsirkan maksud istiwa itu dengan makna yang layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala, antaranya menguasai, mencipta dan sebagainya. Dalam tafsir Ibn Kathir, istiwa ditafsirkan dengan tanpa kaifiat, tanpa bentuk, dan
Dan dalam tafsir Al-Qurtubi menyatakan menyatakan maksud istiwa itu adalah penguasaan. Dan dalam tafsir Jalalain menyatakan al-istiwa itu yang layak baginya, dan tafsir An-Nasafi menyatakan al-istiwa itu menguasai. Dan Al-Hafiz Abu Bakar bin Arabi menjelaskan perkataan istiwa itu sendiri mempunyai 15 makna. Di antaranya tetap, sempurna, lurus, menguasai, tinggi dan pelbagai lagi. Dan antara maknanya Allah Ta'ala menguasai arash tersebut. Dan Ar-Raghib Al-Asfahani dalam Mufradat Al-Fadhil Quran, kalau kita nak faham ayat Quran, kita rujuklah lafaz-lafaz Al-Quran, perkataan-perkataan Al-Quran dalam kitab tersebut, yang mana beliau menyatakan sesungguhnya kalimah istiwa jika ditaaddikan dengan ala, dengan perkataan ala, dengan huruf ala, maka ia membawa maksud memerintah ataupun menguasai. Jadi itu antara pandangan-pandangan dikemukakan oleh para ulama. Jadi ada dua manhaj salaf dan juga manhaj khalaf. Manhaj salaf dan satu lagi manhaj yang golongan yang sesat. Sesat terus. Sesat tu juga. Golongan sesat ni kita sebut sebagai golongan musyabbihah. Bila mana dia kata Allah Ta'ala istiwa, dia kata Allah duduk macam kita duduk. Ini golongan musyabbihah. Golongan yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Manakala yang benarnya golongan salaf dan khalaf. Golongan salaf ni dia kata apa? Dia kata serah kepada Allah. Maha suci Allah Ta'ala daripada serupa dengan makhluk. Allah tak sama dengan makhluk. Dia serah pada Allah sebab apa? Itu ayat mutasyabihat. Manakala golongan khalaf, dia takwil kepada menguasai tadi yang kita sebut tadi. Jadi kita hati-hati jangan sampai ke tahap menjadi golongan yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Maka kalau menyerupakan Allah dengan makhluk, mana itu bukan Allah lah. Itu makhluk lah. Macam dia nak sembah pada makhluk kan? Jadi kena faham perkara tersebut. InsyaAllah sama-sama kita berhati-hati selepas ini di dalam kita dengan akidah kita ini. Jadi ingat, kalau kita sebagai akidah Ahlussunnah wal Jamaah ni, Allah wujud bila makan, Allah wujud tidak bertempat. Jadi insyaAllah sebagai pencerahan buat kita bersama pada pagi ini. Terima kasih Doktor di atas pencerahan. Jadi kita jom sama-sama beralih dengan persoalan berikut daripada saudari Nurul Hidayah Saifuddin. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimanakah cara untuk lebih yakin dengan sifat nafsiyah? Apakah yang harus dilakukan kerana Allah itu tidak dapat dilihat, menyebabkan ramai yang tidak yakin sifat wujud Allah? Sekian, terima kasih. Ini satu penegasan untuk kita punya persoalan ni, Doktor. Bagaimana? Silakan. Dia memang Allah Ta'ala, dia tak wujud pada kharij, wujud pada zihin. Iaitu Allah Ta'ala itu wujud dalam hati kita. Kita tahu Allah Ta'ala itu wujud, tapi kita tak nampak dengan mata kepala kita. Bukan semua benda yang tak nampak itu tak ada. Sebab itu kalau kita lihat dalam konteks manusia itu sendiri, cuba tengok dia lampu tu ada aliran elektrik kan. Okey, aliran elektrik. Berani tak pegang? Sedangkan elektrik tu bukan nampak pun. Dia berani pegang? Tak berani. Dia tak berani. Dia boleh tahu lah, itu ada elektrik tu. Kan? Begitu juga Allah Ta'ala ni, kita tahu kewujudannya. Sebab tu keimanan pada Allah Ta'ala, kewujudan Allah tu keimanan yang jazam. Yang jazam tu yang pasti, yang masuk dalam jiwa, dalam hati, yang terbit daripadanya amalan dan perbuatan kita mengabdikan diri kepada Allah. Sebab tu kalau orang tu dia yakin Allah wujud ya, tapi dia tak beramal, tak buat apa, tak peduli, kita persoalkan yakin tak yakin ni dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Kau nak tengok semua benda ada, banyak benda yang tak ada. Sebagai contoh, satu kisah kita nak cerita. Ini cerita lah, tapi cerita ni nak ambil pengajaran. Saya buat, disebutlah kitab, tapi saya buat olah sendirilah, olah balik. Senang faham bagi senang faham dalam kurungan bukan nama sebenar. Okey. Ada satu golongan yang tak percaya aku ni lah, yang suka bertanya, yang suka mempertikaikan. Dia pergi jumpa Tok Syekh lah, Tok Syekh seorang. Dia kata, Syekh, aku nak tanya kamu 3 soalan. 3 soalan. Soalan pertama, kamu kata Allah tu ada. Allah di mana? Aku nak tengok. Jenis orang nak tengok ni kan. Allah di mana? Satu. Yang kedua, kamu kata masuk neraka tu sakit. Yalah, dia bakar dengan api kan. Masuk neraka tu, nar tu api. Jin, syaitan diciptakan daripada api. So aku masuk neraka, api masuk api, sakit ke tak? Soalan itu. Yang ketiga, kamu kata kita kena yakin kepada qada dan qadar. Rukun iman. Yang keenam, yakin pada qada dan qadar. Maknanya segalanya sudah ditentukan oleh Allah. Yang kamu Tok Syekh duk sibuk-sibuk nak dakwah ni, nak ajak orang buat baik ni macam apa? Allah dah semua dah tentu dah. Soalan tu.
3 soalan. Tok Syekh ni kata, abang, okey, kamu nak jawapan bila? Sekarang? Dia pun duduk di kebun ni, kebun. Duduk di kebun. Tok Syekh kata, okey, kamu duduk belakang sikit. Dia kata, buat apa? Duduk dah belakang sikit. Undur sikit. Dia pun undur. Tok Syekh ni pun ambil, dia punya, dia duduk kat kebun, dia ambil tanah. Kadang dia upang kan. Bagi tu, upang dia buat, bagi bulat tu, bagi elok tu. Dia pun dengan sekuat hati, dia lontarkan, dia baling pada kawan dia tanya. Kawan tanya tadi. Kena tu dia binjui dia ni. Marah tak kira lah. Dia kata tak boleh jadi dia ni. Aku tanya soalan, dia bukan nak jawab. Dia bagi aku dengan ketui batu ni. Dengan ketui tanah ni. Dia pun heret. Kalau kita ni buat report polis lah. Dalam versi sekarang kan. Bawa pergi report polis lah. Jumpa polis tanya lah. Ni pasal apa ni? Ni lah saya tanya 3 soalan. Dia baling saya dengan ketui tanah ni. Kan? Ketui tanah ni apa? Tanya tu, Syekh, betul ke buat gitu? Ya, betul. Pasal apa? Itulah jawapan saya kepada persoalan dia. Dia pun heran. Macam mana? Dia kata, di mana Allah? Saya nak tanya dia sekarang, di mana sakit? Tu. Dia kata sakit di mana sakit? Dia pun tunjuk ni, ini bukan sakit, ini dahi. Itu benjol. Itu benjol, itu dahi. Nak tengok sakit tu macam mana? Sampai ke sudah tak boleh tunjuk. Maknanya bukan semua benda yang tak nampak tu tak ada. Satu. Kan? 1-0. Yang kedua, kamu kata syaitan, jin, syaitan di kalangan jin yang masuk ke dalam neraka. Api, dicipta api, masuk api, tak sakit. Manusia, kamu dicipta daripada apa? Tanah. Aku baling kamu dengan ketui apa? Ketui tanah. Pasal apa sakit? Itu yang kedua. 2-0. 2-0. Jawapan yang ketiga, semuanya ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, Allah dah menentukan aku untuk aku baling kamu dengan ketui tanah tadi. Buat apa kamu sibuk-sibuk nak buat report sebab apa? Nak menunjukkan bahawa yakin pada qada dan qadar tidak menafikan usaha dan tawakal dan ikhtiar. Jadi maknanya 3 soalan, 1 jawapannya. Satu tu. Sudah merangkumi. Masya Allah, satu analogi yang cukup cantik daripada Ustaz. Jadi, tapi janganlah kita buat macam tu pula kat kawan-kawan kita yang bertanya, ya kalau kesian pula sekarang ni zaman report polis. InsyaAllah. Jadi doktor dan sidang putus sekalian, banyak lagi persoalan yang kita akan rungkaikan persoalannya. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami rancangan Tanya Ustaz. Biar tahu, jangan keliru, kembali sebentar saja lagi insyaAllah. Alhamdulillah, saudara-saudara sekalian, kembali kita bertemu untuk menggarap ilmu sebanyak yang boleh dalam rancangan Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Pada pagi ini membincangkan topik yang cukup penting untuk kita sama-sama pelajari, iaitu berkaitan dengan sifat 20, sifat nafsiyah, iaitu sifat wujud Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Di saudara-saudara sekalian, sekiranya ada sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada kami, boleh untuk hubungi kami terus di talian yang tertera di kaca televisyen. Dan insya-Allah pada sahabat-sahabat yang sedang menyaksikan, menonton menerusi live Facebook kita pada pagi ini, sekiranya ada sebarang persoalan, keluar sebentar, pergi ke gambar poster saya dan juga yang berbahagia Dr. Suki kita, boleh untuk bertanyakan soalan berkaitan dengan tajuk kita pada hari ini di ruangan komentar di bawah gambar poster tersebut, insya-Allah. Jadi jom sama-sama kita nak beralih dengan persoalan yang berikutnya daripada sahabat Facebook kita, Puan Masrifah Nur Jama'in. Assalamualaikum Doktor, Da'i dan semua kru yang bertugas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Adakah Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan dapat kita kenali melalui mata zahir, tetapi akan dapat dikenali melalui mata hati dengan mempelajari sifat-sifatnya seperti sifat 20? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu, jangan keliru. Ya Doktor, silakan. Baik, terima kasih kepada persoalan. Memang perkara-perkara gaib ni kita tak nampak. Allah Ta'ala termasuk perkara yang gaib, yang memang kita tak nampak pun. Bukan sekadar itu, perkara-perkara sam'iyat lain. Banyak baginda kita tak nampak. Syurga neraka kita tak nampak. Tapi kita yakin, malaikat kita tak nampak. Kan? Sebab itu, kalau kita lihat pendekatan Al-Quran, Al-Quran dia bincang banyak. Selain daripada perkara yang wajib kita imani dari sudut sam'iyat, perkara-perkara yang kita tak nampak tu, tapi kita yakin Allah bawakan ayat-ayat yang kita boleh nampak supaya
kalaulah perkara-perkara yang kamu nampak itu pun Allah cerita itu benda yang begitu benar, takkan kamu tak boleh percaya yang itu, yang kamu tak nampak. Contohnya, kalau dalam konteks pada hari ini, ayat-ayat saintifik. Hari ini memang orang berbangga dengan sains. Hari ini kan. Dan kalau kita tengok dalam Quran, 1400 tahun dulu, Allah dah cerita dah tentang penemuan itu. Yang macam ada seorang profesor embryologi. Seorang profesor itu. Dia ni pengkaji janin lah, embryologi kan. Bila mana disajikan kepada dia ayat Quran tentang perkembangan janin, dia terkejut. Dia kata ni siapa yang bentang ni? Bila ni? Bila disebut dalam Quran? Bila? 1400 tahun dulu. Allah. Dia kata apa? Dia kata ini bukan perkataan manusia. This is the word of God. Dia kata ini kalam Tuhan. Sebab apa? Sebab manusia hanya mengetahui ilmu tentang embryologi. Dia ni profesor, alim bab tu. Hanya abad ini saja. 200-300 tahun sebelum ni masih tak tahu lagi. Ini 1400 tahun dah cerita dah. Maknanya perkara ini begitu jelas. Dan di situ juga kalau kita lihat kata Dr. Syekh Dr. Wahbah Zuhaili, di situ juga bila kita faham tentang perkembangan janin itu diciptakan oleh Allah, di situ kita yakin tentang kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia dah related dekat situ. Kan dia ada dia punya kaitan kat situ. Jadi makna di situ bila mana Allah bawa ayat-ayat yang seumpama itu untuk kita lihat, memang tak ada CP sekalipun. Sebab itu Profesor Dr. Maurice Bucaille dalam buku dia The Bible, The Quran and Science, beliau menyatakan bila dia buat kajian antara Quran dengan sains, Bible dengan sains, dia kata dalam Bible ni dia tengok banyaklah percengahan fakta, tapi bila mari pada Quran dan sains, dia kata aku tak jumpa any single error in the Quran. Satu kesilapan kecil pun tak ada. Memang hebat yang kata Al-Quran ni. Sebab itu beliau sendiri mengucap kalimah syahadah. Jadi maknanya di situ, kalau perkara-perkara yang kita dapat tengok, dapat kaji, Allah dah nyatakan 1400 tahun dulu. Perkara sama ayat yang kita dapat tengok, takkan tak yakin, takkan tak percaya. Kan nampak di situ kekuatan dekat situ. Sebab itu kita kena belajar. Memang bukan semua benda kita mesti nampak macam kita cerita tadi kan. Memang tak nampak tetapi kita yakin kewujudan. Contoh paling mudah adalah dengan adanya alam ini menunjukkan adanya pencipta, itu aja. Macam kita sebut tadi, dengan adanya meja ini adanya orang yang buat kan. Begitu juga dengan ada alam ini, adanya manusia. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Allah Taala sebut dalam Quran. Pada diri kamu tak tengok ke? Allah ciptakan kita bagaimana? Kalau bukan Allah, siapa yang ciptakan? Melainkan Allah. Dalam tubuh badan kita ni, saluran darah saja, mengikut ahli sains, dia kata 100,000 kilometer. Yang duduk dalam badan kita ni berselirak ni 100,000 kilometer. Boleh pusing dunia 2 kali. Yang kata, yang dalam diri kita. Tengok diri kita tu. Kita dah mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa kenal diri dia, dia akan kenal Tuhan. Allahu Akbar. Itu yang dimaksudkan dengan kalau kita kenal diri, kita akan kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Satu sebenarnya yang cukup menarik daripada doktor. Terima kasih doktor. Jadi doktor, kita pada saat ini ada sahabat yang sedang berada di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Dr. Muhammad Usman dan Dai Luqman Haji Tukinon Haji Muhammad Saleh daripada Suku Dayu ya. Ya, apa khabar Haji Tukinon kita pagi ni? Alhamdulillah baik, mudah-mudahan semua baiklah. Saya doakan semua kru-kru tanya Ustaz dan Dai ini baik saja. InsyaAllah termasuklah Tuan Haji Tukinon sekeluarga, insyaAllah. Jadi silakan. Saya terima kasih banyak-banyak dengan doakan tadi. Okey Ustaz, silakan. Pendekkan cerita soalannya saya nak tanya dengan Ustaz, kita pandangan Ustaz lah. Ada salah satu kawasan atau tempat Ustaz yang Allah Ta'ala ni tak tahu. Maknanya dia tak tahu, tak melihat orang-orang yang atau hambanya yang sedang membuat baik, sedang membuat jahat. Jadi dia tak nampak, dia tak boleh tahu. Ada tak satu tempat atau kawasan maknanya di alam maya ini. Itu saja soalannya pagi ni Ustaz ya. Terima kasih. Banyak-banyak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu soalan yang cukup menarik Tuan Haji Tukinon. Dia rasanya dia ada orang tanya kepada dia ni. Ada tak tempat yang Allah tak tahu seorang tu melakukan apa-apa barang perlukan. Kalaulah maknanya tempat yang Allah tak nampak, Allah tak tahu, itu sifat mustahil bagi Allah. Sebab itu di samping kita belajar sifat wajib bagi Allah, kita juga belajar yang lawannya sifat mustahil. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala basar. Allah Ta'ala melihat, maha melihat. Lihat Allah Ta'ala ni
tak sama dengan lihat kita. Sebab tu mukhalafatul hawadis itu tak sama. Melihat Allah Ta'ala tak sama dengan melihat kita. Kita tengok setakat mana kita nampak aje lah kan. Allah Ta'ala bukan setakat zahir, batin, semua sekali Allah mengetahuinya. Itu tidak ada sikit pun yang terlindung daripada Allah Ta'ala. Hingga kalau diibaratkanlah beginilah, pada waktu malam yang gelap gelita, ada satu batu hitam berjalan di atasnya semut hitam. Agak-agak kita nampak tak? Tak nampak. Tak nampak. Alah, batu hitam, semut hitam kecil semua tu. Buat malam pula, memang bulan tu dah gelap gelita. Kita takkan nampak, kita tak mampu. Itu pun Allah Ta'ala mengetahui. Maknanya semua sekali. Tidak ada terkecuali daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi, kalaulah kita kata, ada tempat Allah tak nampak, itu sifat mustahil bagi Allah. Sebab Allah Ta'ala melihat keseluruhannya, kesemua sekali. Dan mengetahui kesemua sekali. Jadi, ya Allah Akbar, bila mana mendengar daripada yang berbagai doktor tu, akan buatkan kita lebih untuk berhati-hati atas tindakan kita. Sebab walaupun kita berada dekat mana sekalipun, Allah tetap memandang dan mengetahui apa yang kita lakukan, insya-Allah. Dan Luqman, kalau kita menghayati perkara tersebut sebenarnya, dia ada implikasi terhadap perbuatan kita. Kita akan merasai muraqabatullah. Sebab kadang-kadang hari ni orang buat maksiat sebab apa? Dia tengok tak ada orang, tak ada dia membuat. Dia duduk dengar orang aja. Sebab tu kalau mana-mana tempat ada CCTV, orang tak berani buat benda-benda nak conteng dinding, tak berani. Ada CCTV. Dia lupa ke CCTV yang lebih besar, yang Allah mengetahui segala-galanya. Jadi perasaan itu, keyakinan itu nak masuk dalam jiwa. Itu tujuan beriman sebenarnya. Bukan sekadar kita mengetahui tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tapi tak masuk dalam jiwa, tak masuk dalam hati. So tidak melahirkan satu perbuatan sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dengan sebab itu, kita belajar itu, kita mengenal Allah supaya apa? Supaya kita sedar siapa diri kita, supaya kita dapat melaksanakan kewajipan yang terbaik sebagai hamba Allah. InsyaAllah. Kenal Allah untuk kita lebih menghasilkan ibadah yang berkualiti sisi Allah SWT. InsyaAllah. Jadi doktor, kita nak bertanya persoalan berikutnya daripada Puan Sahziatul Siddiq. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi. Selain Asma'ul Husna, apakah sifat 20 ini wajib diterapkan buat anak-anak untuk memantapkan akidah kefahaman buat mereka? Soalan keduanya, sekiranya seseorang menggambarkan Allah itu ada dekat padanya agar merasakan kehambaan bahawa Allah itu selalu dekat dan merasakan Allah itu terasa wujud di sisi, apakah dibolehkan Ustaz? Mohon perkongsian Ustaz. Sekian, terima kasih. #biar tahu, jangan keliru. Dua soalan yang cukup baik, Doktor. Ya, baik. Terima kasih pada persoalan yang dikemukakan. Dia kata soalan pertama tentang mengajar Asma'ul Husna selain pada Asma'ul Husna sifat 20. Ia memang di sekolah sekarang ni pagi-pagi dah kita kata mengalunkan Asma'ul Husna, dan kita nak up sikit lagi, bukan sekadar mengalunkan. Kalau boleh nak faham maksud satu, barulah kita merasai kebesaran dan keagungan Allah. Bila sebut Ar-Rahman, apa makna Ar-Rahman? Bila masuk Ar-Rahim, masuk Al-Malik, Al-Quddus, Al-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin. Jadi kita nak faham benda tu. Jadi kita ajar anak kita bukan sekadar nasyidnya. Kita nak ajar dia faham. Dan kita sering kena faham lah. Jangan anak je faham. Jangan suruh dia faham kan. Kita tak faham kan. Begitu juga sifat 20. Kita sebut tadi sifat 20 salah satu metodologi untuk kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dengan sebab itu yang wajib kita ajar dia. Cuma pendekatan kanak-kanak ni mungkin pendekatan yang pelbagai lah. Kita nak bagi dia rasa kewujudan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu ulama salafus salih, mereka ajar anak mereka, antara mereka ajar anak bagi rasa ni Allah Ta'ala. Sebab kadang-kadang kita ajar anak kita solat bagus, cantik, kita ajar dia puasa, cantik, tapi kita tak ajar dia solat untuk siapa, dia puasa untuk siapa. Sebab tu akidah ni sebenarnya, pembelajaran akidah ni pembelajaran yang paling asas. Hari ni orang duk bincang pasal moral, bincang sebab keruntuhan akhlak dan pelbagai lagi. Sebab apa? Akidah sebenarnya, punca dekat akidah. Akidah itu perlu dipertingkatkan. Jadi kita nak bentuk generasi daripada kanak-kanak lagi. Ulama salafus salih, mereka ajar anak mereka. Nah, disebut dalam kitab Ihya Ulumuddin oleh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Iaitu ketika nak tidur contohnya, dia akan sebut Allah bersamaku, Allah melihatku, Allah menyaksikanku. Nampak? Ditanam dalam diri ni. Jadi dia rasa
Bangun-bangun tidur pun alhamdulillah Allah menghidupkan aku. Kan? Jadi maknanya hubungan dengan Allah itu berpanjangan. Macam juga soalan yang kedua tadi, kita nak merasakan salah tak kita nak rasa Allah dekat kita? Tak salah. Memang Allah pun memang dekat. Kan? Min hablil warid, lebih dekat daripada urat tengkok ni nak ceritanya kan. Tapi dekat tu bukan makna dalam keadaan berjisim yang kita faham tu, tidak. Macam kita kata ibu kita dekat di hati kita, sedangkan dia duduk jauh mana? Maksud dekat tu apa? Maksud dekat tu maknanya kita sentiasa mengingati dia. Maka di situlah kekuatan untuk kita akan melahirkan manusia yang akan bertakwa kepada Allah Ta'ala, sebab dia merasai muraqabatullah itu dalam kehidupan dia. InsyaAllah. Jadi mudah-mudahan menjawab persoalan daripada Puan Sahjatul Siddiq kita berkaitan dengan dekatnya Allah kepada kita tu, kita boleh rasakan. Ustaz, sebenarnya salah satu daripada sifat ihsan tu, maksud ihsan tu kan, yang seperti mana hadis Jibril tu mengatakan bahawa seolah-olah kita beribadah, Allah melihat kita. Jadi tidak ada salahnya untuk kita merasakan Allah itu dekat kepada kita. Jadi Ustaz, sedikit persoalan Ustaz. Ini berkaitan dengan ada salah seorang yang selalu bertanya kepada saya ni. Ini adalah geng yang orang kata anak-anak muda sekarang ni yang cuba nak belajar berkaitan dengan agama. Mereka bertanya berkaitan dengan sekiranya Allah wujud, mereka percaya Allah wujud dan mereka percaya kepada Al-Quran, tetapi mereka tidak mempercayai kepada hadis. Kerana berkatakan hadis itu ada sesuatu yang baharu yang dikeluarkan oleh Nabi. Pandangan doktor? Baik, kalau mereka percaya pada Quran, tak percaya pada hadis, sebenarnya maka tolak Quran itu sekali. Sebab Al-Quran sendiri suruh kita mengikuti Rasulullah. Jadi maka tolak Rasulullah, tak terima hadis, maknanya maka tolak Quran. Dalam Al-Quran Allah sebut apa? Wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Nabi kamu kena ambil. Apa yang ditinggalkan, apa yang dilarang kamu kena tinggalkan. Jadi mana itu arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau mereka tak nak terima langsung hadis, maknanya mereka tolak Quran sekali. Cuma kalau mereka tak nak terima yang hadis-hadis yang tak kuat, itu cerita lain. Itu kena belajarlah. Sebab hadis pada pengkelasan dia. Ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif, ada yang maudhu', kan. Tetapi ada golongan ditolak terus. Dia kata hadis ni bukan daripada Allah Taala, dia kata daripada Nabi. Kita nak tanya, Quran itu siapa sampaikan kepada kita? Nabi sampaikan. Sahabat-sahabat juga yang sampai kepada kita, yang sampai kepada kita al-manqul ilaina bitawatur, yang sampai kepada kita secara mutawatir itu. Siapa lagi? Jadi maknanya di situ mereka yang menolak, kita sebut tadi, menolak hadis, mereka tak berpijak pada bumi yang nyata, bahkan sebenarnya mereka menolak Al-Quran. Apatah lagi bila mana Quran kata wa aqimus salah, dirikan salat. Kita nak tanya orang tak pakai pada hadis, dia nak solat macam mana? Adakah dalam Quran cerita solat maghrib itu 3 rakaat, rakaat pertama baca sekian-sekian apa semua? Ada tak? Ada rukuk, ada sujud, apa ni, baca Fatihah, ada tak? Tak ada. So, kat mana? Kita tengok Nabi. Nabi kata sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana aku lihat aku salat, kan. Jadi makna di situ kalau orang tak nak pakai pada hadis, memang habis. Dia nak ambil mudah, dia nak membatalkan semua ibadat dia itu. Itu duk cari cara nak membatalkan ibadat dia, cara macam itulah. Lah kali dia tak sembahyang. Dia kata tak ada, dia kata dalam Quran tak ada. Kan? Itu. Sedangkan Quran hanya 6,236 ayat. Dan diperjelaskan lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara praktikalnya untuk kita ikut. Kan? Sebab tu disebut dalam surah Al-Ahzab, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh teladan yang kita kena ikut. Jelas dalam Quran sebut begitu. InsyaAllah mudah-mudahan menjawab persoalan tersebut dan membuka minda kita untuk mengetahui apakah kepentingan hadis itu sendiri, insyaAllah. Jadi Doktor, sidang putus sekalian, kita ingin melabuhkan tirai kita di TV3. Jadi sekali lagi sebagai peringatan buat kita bersama, sekiranya kalau kita pada hari ini hari Ahad, kita mungkin ramai daripada kita nak keluar dengan family sebagainya, pastikan boleh nak keluar, tapi pastikanlah kita patuhi SOP yang telah pun digariskan untuk sentiasa memakai pelitup muka di ruangan terbuka. Seterusnya sentiasa mencuci tangan dan pastikan kita kekalkan penjarakan fizikal kita dengan orang yang lain, insya-Allah. Jadi sidang putus sekalian, dan Ustaz melabuhkan tirainya TV3, jom sama-sama kita teruskan lagi 30 minit extra di TV9. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Kembali sebentar sahaja lagi, insya-Allah.
Alhamdulillah sedang penonton sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru, membincangkan topik berkaitan dengan pengajian akidah, berkaitan dengan sifat 20, sifat nafsiyah, iaitu sifat wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah jom sama-sama kita nak terus raikan persoalan yang berikutnya daripada sahabat kita dari Facebook, dari Puan Nur Dahlia Biru. Assalamualaikum Ustaz, da'i dan semua kru Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Adakah ini merupakan sifat nafsiyah, yakni zat Allah kepada manusia? Surah Asy-Syu'ara ayat 78 hingga 81 yang bermaksud, Tuhan yang menciptakan daku dari tiada kepada ada, maka dialah yang memberiku petunjuk. Dialah yang memberi makan dan minum kepadaku, dan apabila daku sakit, dialah yang menyembuhkan daku dan yang mematikanku. Kemudian menghidupkan daku. Mohon penjara Ustaz, terima kasih. Biar tahu, jangan keliru. Silakan. Baik, terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan oleh Nur Dahlia Biru. Baik, terima kasih. Yang berkaitan dengan surah Asy-Syu'ara yang menunjukkan kepada nafsiyah, sifat nafsiyah. Dia sebenarnya macam kita sebut bahawa sifat nafsiyah itu sifat wujud. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala wujud, dengan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala Allah menciptakan, dan di situ menunjukkan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah Asy-Syu'ara yang disebut tadi, iaitu Allah Taala sebut allazi khalaqani fahuwa yahdin walladhi huwa yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan ayat ni biasanya digunakan untuk juga dalam purbatan, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Bila mana aku sakit, Allah Taala yang penyembuh, Allah yang menciptakan aku. Ya, macam kita sebut tadi bahawa penciptaan kita itu menunjukkan kepada kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Setiap sesuatu itu ada yang menciptanya, kan? Maka kita ni diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sekadar itu, bila Allah ciptakan kita, Allah tak lepas macam tu saja. Allah bagi kenikmatan, Allah bagi kesihatan dan sebagainya. Allah bagi ujian, dan Allah juga bagi kesembuhan. Jadi sekarang ni kita masih lagi berada dalam ujian COVID-19. Yang memerlukan kepada kita bersabar dengan ujian tersebut. Dan orang beriman ni, untung tak untungnya Allah bagi keistimewaan, iaitu bila mana dia bersabar dengan kesusahan yang dia alami, dia akan dapat pahala. Bukan nanti COVID-19, duri, kata Nabi SAW dalam hadis sahih Muslim, kalau duri pun tercucuk jari kita, kita sabar. Yang penting sabar, jangan duk marah maki hamun pula duri tu, kan? Sepak batu marah batu pula, kan? Kita sabar, insya-Allah Allah bagi pahala di atas kesabaran kita itu, di atas ujian yang Allah bagi pada kita, insya-Allah. Jadi Ustaz, sedikit pertambahan pada persoalan tersebut. Ada sahabat yang bertanya berkaitan dengan kalau Allah SWT ni wujud, tetapi kenapa Allah perlu bersifat zalim dengan manusia? Dia mengatakan Allah itu bersifat zalim, mengatakan bahawa Allah yang menghadirkan COVID-19, Allah berikan, kenapa kalau Allah tu wujud, Allah tak zalim, kenapa Allah tak jadikan saja syurga, tak jadikan, kenapa perlu jadikan sekali dengan neraka? Dan terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan. Allah Subhanahu Wa Taala maka nazallam lil abid. Allah Taala tidak pernah berlaku zalim kepada hamba-Nya, kepada manusia. Allah bersifat adil. Cuma orang kata, oh kalau macam tu nampak macam logik, kan? Kalau Allah Taala Maha Pemurah, Allah tak zalim, dia kata buat syurga semualah, kan? Tak payah neraka. Dia sebenarnya Allah buat neraka itu menunjukkan keadilan Allah. Itu menunjukkan keadilan Allah. Sebab apa? Sebab kalau contohnya begini, sebagai contoh mudah faham. Kadang-kadang orang tak faham, kita bagi contoh dalam realiti. Katakan ada pelajar ni, dia tak pergi periksa, dapat markah 100 juga, Allah, A+. Tak adil, kan? Marah dah orang. Marah. Orang yang tungin terbalik, yang siang malam study lah apa semua, dapat A+, alhamdulillah. Kawan ni duduk relax di rumah, tidur, yang periksa pun tak pergi, dapat A+ juga. Adil ke tak adil? Tak adil, kan? Kita kata kalau lah cikgu bagi F kat saya, cikgu zalim. Masya-Allah. Cikgu zalim bagi F pada saya, kan? Patutnya rahmatilah saya ni. Kita kata bukan masalah rahmat tak rahmat, masalahnya cikgu bersifat adil. Dah kamu tak nak, dah bagi peluang untuk belajar, bagi kemudahan, tak nak, tidur, tak mari periksa, takkan nak bagi A+ juga.
maka di situ menunjukkan keadilan. Dalam konteks itu kita pun tak boleh terima kan. Betul. Kalau orang tak datang kelas, dia tak datang periksa dapat A, kita pun tak boleh terima. Begitulah. Atas dunia ni kalau macam tu, kalau tak ada pembalasan semua masuk syurga belaka, orang akan sewenang-wenangnya melakukan kejahatan. Tak ada apa. Jadi akan berlaku kezaliman. Maknanya orang yang baik akan tidak mendapat kebaikan. Orang yang jahat pula dia macam mana pun dia selamat macam mana pun. Maka dengan sebab itu kena faham dalam konteks yang lebih tepat, yang lebih betul. Atas keadilan Allah. Allah Ta'ala akan menghukum mereka yang melakukan kezaliman. Yang melakukan kezaliman itu adalah manusia itu sendiri. Ya. Allahu Akbar. Jadi sebenarnya Allah tak zalim. Sebenarnya yang zalim itu adalah diri kita sendiri sebagai manusia. Jadi insya-Allah jom sama-sama kita perbaiki iman kita. Jom sama-sama kita menjadi seorang manusia yang adil. Mudah-mudahan Allah SWT rahmati dan sayangi kita insya-Allah. Jadi doktor, kita beralih dengan persoalan yang berikutnya daripada sahabat kita Anna Karnina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya, Ustaz, adakah sifat 20 nafsiyah adalah sifat yang rapat pada zat Allah menyebabkan lahir sifat-sifat yang lain perlu didalami dengan teliti? Dan soalan kedua, apakah sifat 20 nafsiyah itu terdiri dari ketetapan akidah yang membuktikan Allah memiliki salah satu sifat wajib? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih Ustaz Andai. #biar tahu jangan keliru. Ya doktor. Baik, terima kasih kepada persoalan. Kita sebut bahawa sifat wujud itu sifat yang asal kepada yang lain. Sebab itu wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala kita sebut sebagai wujud zat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila mana wujudnya zat Allah Ta'ala, maka di situlah akan datangnya sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala macam kita sebut dalam sifat ma'ani, sifat qudratnya, sifat iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam dan sebagainya. Jadi maknanya di situ untuk menunjukkan dan semua sifat-sifat Allah Ta'ala yang berada pada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, semuanya itu adalah dia bersifat juga dengan sifat qidam, baqa, mukhalafatul hawadis. Maknanya yang tak bersama dengan segala yang baharu, yang tak ada permulaan, yang tak ada kesudahan dan sebagainya. Baik. Dan kemudian soalan yang kedua tu berkaitan dengan sifat, terdiri daripada sifat akidah yang membuktikan bahawa Allah ini memiliki sifat yang wajib. Ya, memang hak kita dah belajar ni sifat wajib bagi Allah. Sifat wajib bagi Allah itu wajib al-wujud. Kan? Mustahil bagi Allah sifat mustahilnya Adam. Sifat mustahil mana Allah tak ada. Itu mustahil. Kan? Jadi maknanya memang hak kita belajar ni sifat wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Jadi sidang betul sekalian, sebenarnya pada hari ini kita hanya mempelajari salah satu pada 20 sifat wajib bagi Allah. Jadi kalau nak tahu lebih lanjut tu kenalah ikuti pengajian yang berikutnya juga insya-Allah bersama dengan yang bergelar doktor juga untuk sifat-sifat yang lainnya insya-Allah. Jadi sidang betul sekalian, kita ada lagi beberapa persoalan yang kita akan cuba cari jawapannya. Jadi kita berhenti berehat sebentar. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami rancangan Tanya Ustaz biar tahu jangan keliru, kembali sebentar sahaja lagi. Alhamdulillah, sudah betul sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini di dalam majlis ilmu di antara salah satu taman-taman syurga yang Allah SWT peruntukkan dan jadikan di atas muka bumi ini, iaitu berada di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan setelah mana kita dapat merasakan nikmatnya berada di dalam taman-taman syurga ini, Allah mentakdirkan kita dan merezekikan kita untuk berada di dalam syurga yang hakiki. Amin ya rabbal alamin. Jadi sudah betul sekalian, jom kita sama-sama raikan persoalan yang berikutnya berkaitan dengan topik kita pada hari ini, sifat nafsiyah, sifat wujud Allah Subhanahu Wa Taala, bersama dengan sahabat kita di Facebook, Puan Laila Dila Rosa. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i yang dihormati. Assalamualaikum warahmatullahi. Sifat nafsiyah itu merujuk kepada zat Allah, iaitu wujud. Allah itu wujud tetapi tiada siapa yang dapat melihatnya sehinggalah ke akhirat, dan hanya ahli syurga sahaja yang dapat melihatnya. Bagi ahli syurga yang dapat melihat dan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, adakah ini yang dinamakan nikmat yang paling besar seperti mana yang telah dijanjikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada setiap hamba-Nya yang soleh dan beriman? Mohon penjelasan Ustaz. Jazakallahu khairan katsira. Silakan Ustaz. Baik. Terima kasih kepada Laila Dila Rosa. Nama Itali ni, Itali. Di atas persoalan yang dikemukakan, memang kita tidak boleh melihat Allah Subhanahu Wa Taala di atas dunia ini.
Tetapi disebut oleh Allah dalam surah Al-Qiyamah, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah orang yang beriman pada hari itu berseri-seri kerana mereka melihat kepada Tuhan mereka. Maka dengan sebab itu para ulama menyatakan bahawa nikmat yang terbesar ketika mana berada dalam syurga adalah nikmat dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Cuma kaifiah bagaimana Allah alam itu perkara-perkara gaib. Cumanya kalau kita nak andaikan macam mana, nak bagi kita faham begini. Katakan kita minat pada seseorang. Contoh Da'i Luqman lah. Masya-Allah. Ramai yang minat Da'i Luqman ni. Kan? Satu hari Da'i Luqman dia buat makan-makan. Buat makan-makan kan. Buat jemputan, bagi buah apa semua kan. Jadi semua kawan datang lah. Dapat menikmati makanan, buah-buahan, nasi berani ke, nasi kandak kan, laksa Penang ke apa ke, makan-makan kan. Sedap tak? Sedap lah. Makanan dihidangkan apa semua, tambah free pula lagi sedap kan. Seronok lah. Tiba-tiba dalam keadaan makan tu datanglah Da'i Luqman. Nak ra'i kan. Waktu tu orang yang sedang makan tinggal makanan. Sebab apa? Poin utamanya nak jumpa Da'i Luqman. Nak selfie. Nak selfie, nak apa semua kan. Bila jumpa Da'i Luqman tu lagi seronok daripada yang makan tadi ni. Kan? Saya nak bagi tahu gambaran, nak bagi faham. Kan macam orang kata melihat Allah Ta'ala itu satu nikmat yang besar, dia tak faham. Sebab itu, kita ke mana kita masuk syurga, alhamdulillah insya-Allah kita masuk syurga. Waktu tu kita dapat nikmat sangat-sangat seronok. Tiba-tiba dapat bertemu yang pemberi nikmat. Allah. Rasa macam mana? Seronok berlipat kali ganda. Rasa lagi lah. Hal lain tu tenggelam. Yang mana kenikmatan tenggelam dengan apa? Kenikmatan berjumpa, melihat yang pemberi nikmat tersebut. Itu nak bagi faham analoginya. Itulah para ulama menyatakan nikmat yang terbesar pada ahli syurga adalah apabila dapat melihat Allah. Di mana? Di akhirat kelak. InsyaAllah. Amin Rabbil Alamin. Jadi insyaAllah mudah-mudahan Allah SWT menempatkan kita semua, sahabat-sahabat yang sedang menonton, kita semua ini berada di dalam syurga Allah SWT untuk kita merasakan nikmat, segala nikmat, iaitu untuk bertemu dan melihat sendiri Allah SWT yang menciptakan kita selama ini, yang kita beribadah kepadanya dan segala-galanya kita lakukan untuknya. InsyaAllah. Amin Rabbil Alamin. Jadi saudara penonton sekalian, jom sama-sama kita nak raikan persoalan yang berikutnya daripada sahabat kita, Puan Rohana Ma'ruf. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan saya, bagaimana carakah bagi orang Islam, terutama Islam keturunan ni, nak dipahatkan di hati supaya sifat 20 nafsiyah ini betul-betul disemadikan di sanubari setiap umat Islam. Jazakallahu khairan katsira Ustaz, mohon pencerahan. Jadi Ustaz, kalau kita lihat zaman sekarang ni dah banyak nasyid-nasyid berkaitan dengan sifat 20, tapi dalam bahasa Arab lah Ustaz. Bagaimana kita nak rasakan sebenarnya nikmat kita belajar sifat 20 ni Ustaz? Baik, terima kasih pada persoalan. Soalan dia macam mana orang yang Islam keturunan ni. Dia sepatutnya pertama sekali kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Sebab kita lahir dalam keluarga Muslim. Alhamdulillah. Cuma tak cukup sekadar itu. Tak cukup. Sebab itu kita berkewajipan untuk menuntut ilmu. Dalam hadis Nabi SAW jelas menyatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Hadis rawahu Ibnu Majah. Menuntut ilmu itu wajib kepada setiap individu Muslim. So nak kenal Allah, nak kena belajar. Tak boleh tak belajar. Macam di Islam keturunan, dia rasa seronok aku dah IC ku Muslim, sudah. Dia tak belajar. Dia tak tahu, dia tak kenal Tuhan, tak kenal Allah Ta'ala. Bahkan bukan sekadar itu, bila dia tak kenal Allah Ta'ala, dia rasa tak ada kewajipan untuk patuh dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dengan sebab itu, dia ikut suka dia nak buat apa ke, ikut suka dia. Akhirnya, dia akan mendapat kita kata kecelakaan atau kesengsaraan, terutamanya apabila dibangkitkan di akhirat kelak. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ketahuilah sesungguhnya la ilaha illallah, tiada Tuhan di semua melainkan Allah. Maka kita kena belajar. Fa'lam, ketahuilah. Bila nak ketahui ni macam mana? Nak kena belajar lah. Nak kena menuntut ilmu. Sebab itu ilmu ni merupakan kunci yang utama. Sebab itu ilmu ni wajib. Kalau kita kata, okey, solat tu wajib kan? Tak solat tu berdosa kan? Haram kan? Begitu juga ilmu tu wajib. Kalau tak belajar, berdosa haram.
Sama Allah juga. Sebab itu Nabi SAW kata, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan il jannah. Sesiapa yang melalui satu jalan yang padanya dia menuntut ilmu, Allah akan mempermudahkan baginya jalan syurga. Sebab apa? Sebab dia kenal Allah. Dia tahu apa tanggungjawab dia. Dia tahu tanggungjawab dia sebagai hamba Allah. Dia tahulah semua sebab dia dah belajar. Maka dengan sebab itu kita sebut tadi, tak cukup keturunan, tak cukup. Kena susuli dengan pembelajaran dan ilmu, insya-Allah. Insya-Allah. Jadi tidak cukup hanya sekadar kita menghafal sifat 20, tetapi kita juga kena tambahkan lagi pemahaman kita tentang sifat 20 tersebut dengan menghadiri majlis-majlis ilmu. Insya-Allah satu nasihat dan juga peringatan Ustaz buat kita bersama yang kita boleh untuk ambil sebagai satu cara untuk kita nak menambahkan kualiti kita mengenal Allah SWT, insya-Allah. Jadi doktor, kita nak raikan soalan berikutnya daripada Puan Rahimah Saud. Assalamualaikum Ustaz, da'i dan kru tanya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya biasa dengar perbincangan oleh orang-orang tua kita dahulu tentang pembahagian sifat-sifat Allah. Ada yang mengatakan tidak akan diterima amalan-amalan seseorang sehingga dia faham betul-betul dan hafal sifat-sifat Allah yang wajib itu. Mohon pencerahan mengenai masalah penerimaan amalan dengan mengetahui sifat-sifat wajib Allah. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Satu soalan yang menarik. Silakan. Baik. Terima kasih kepada persoalan. Orang dulu memang dia suruh hafal. Suruh hafal supaya apa? Supaya bila kita hafal, kita ingat. Bila kita ingat, kita tahu. Tetapi bukan sekadar hafal saja. Kalau hafal saja, ramai juga orang yang hafal sifat 20. Tapi terlibat dengan riba. Tidak tutup aurat. Solat pun tidak. Sebab apa? Sebab dia hafal je. Dia tidak menghayatinya. Dia tak memahaminya. Sebab itu kita pada hari ini kita nak bincang bukan sekadar hafal. Macam hari ini, orang hafal Asma'ul Husna. Kata Nabi, man ahsaha dakhala jannah. Siapa yang membacanya masuk syurga. Tapi bagaimana? Bukan sekadar hafalnya saja. Memahami konteks. Apa yang patut kita merasai bila sebut Allah war-Razzaq, Allah pemberi rezeki yang sebenar-benarnya. Kita banyak bergantung pada Allah daripada bergantung pada makhluk. Makhluk itu adalah asbab saja, bukan sebagai kita kata sebagai pusat ataupun tempat yang benar-benar dituju. Yang benar dituju adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kena faham. Begitu juga sifat 20. Kalau setakat hafal, kemudian wujud, qidam, baqa, muqalatul hawl, qiyamu bi nafsi wa lana qudrat dan sebagainya, setakat hafalnya siapa-siapa boleh hafal. Buat nasyid. Budak-budak boleh hafal. Tetapi bagaimana penghayatan kepada sifat-sifat tersebut? Kita tak nak kita jadi macam burung kakak tua. Burung kakak tua ni kalau kita ajar dia bagi salam, boleh. Dia bagi salam. Sampai di rumah dia, Assalamualaikum. Dia bagi salam. Kan? Tapi dia tak faham apa-apa. Dia hanya boleh menyatakan saja. Dia boleh menyebut saja. Sebab dia diajar seumpama itu untuk sebut saja. Jadi kita tak mau jadi macam tu. Kita nak faham. Kita nak kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kenal itu kita i'tiqad dengan jazam pula, dengan penuh hati kita. Dan bertepatan i'tiqad kita dengan perkara yang benar. Dan juga berdasarkan dalil, sama dalil naqli ataupun akli. Di situlah timbulnya perbuatan-perbuatan kita yang luhur, yang murni, yang baik, yang saleh. Sebab apa? Sebab datang daripada kefahaman tadi. Tapi kalau setakat hafal, sebab tu kita dapati ada juga orang hafal, memang hebat dia suruh hafal. Tapi tak ada apa-apa implikasi. Tidak ada apa-apa natijah kebaikan. Sebab apa? Sebab dia tidak menghayati dan memahaminya. Dan juga mempraktikkan dalam kehidupan. Jadi kita nak yang itu. Kita nak faham betul-betul macam tu. InsyaAllah. Jadi saudara-saudara sekalian, itu adalah rungkaian daripada persoalan tersebut, iaitu berkaitan dengan kita bukan sekadar menghafal, tapi kita juga kena memahami dengan penuh penghayatan apakah makna di sebalik sifat 20. Alhamdulillah Allah pertemukan kita di dalam majlis ilmu dan rancangan Tanya Ustaz ini untuk kita sama-sama mendalami berkaitan dengan satu sifat baru, iaitu sifat wujud. Ada lagi 19 sifat lagi, iaitu sifat dan 3 lagi sifat, iaitu salbiyah, ma'ani dan juga ma'nawiyah. Jadi kena teruskan lagi, lanjutkan lagi pembelajaran di dalam episod-episod yang akan datang, insya-Allah. Jadi doktor, kita sebenarnya sudah pun berada di penghujung rancangan pada pagi ini untuk episod kali ini. Jadi sedikit kesimpulan daripada yang berbagai doktor, dan juga bolehlah doktor akhirkan dengan sedikit bacaan doa, mudah-mudahan Allah rahmati pertemuan kita pada pagi ini. Tafadhal. Baik, terima kasih. Sebagai kesimpulannya, insya-Allah mudah-mudahan kita dapat belajar dengan baik dan kita buang stigma yang orang kata sifat 20 ni susah. Payah dia letak dah siap-siap susah. Nak kenal Allah susah apa kan? Begitu mudah yang nak kenal Allah Subhanahu Wa Taala ni. Cuma bila kita nak usaha untuk kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala dan apakah hasil pada diri kita, itu penting. Bagaimana kita nak, itu tanda kita kenal atau tidak. Kita kenal sungguh atau tidak. Kita yakin sungguh atau tidak. Sebab kadang-kadang orang dia yakin tu ilmu yakin.
Setakat ilmu je yakin, tapi dia tak sampai kepada iman sungguh-sungguh kepada keyakinan yang sampai kepada jiwa untuk hakul yakin untuk melaksanakan segala perintah Allah Taala dengan baik. Jadi kita doa pada Allah Taala, kita diberi kemudahan untuk kita mengenali Allah Taala melalui metodologi sifat 20 ini, dan juga kita sama-sama benar-benar mengaplikasikan menjadi hamba Allah yang terbaik insya-Allah. Jadi sama-sama kita berdoa insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna na'udzu bika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin rabbil alamin. Jazakallahu khairan katsira doktor di atas perkongsian ilmu pada pagi ini. Mohon dihalalkan setiap ilmu yang ustaz berikan kepada kami, dan insya-Allah sidang penonton sekalian, jangan lupa untuk episod pada esok hari bersama dengan moderator kita Da'i Hakim dan juga yang berbahagia Ustaz Mat Ghazali Ibrahim sebagai panel dengan topik cukup menarik berkaitan dengan pewarisan harta. Jadi berkaitan dengan faraid, berkaitan dengan wasiat. Bolehlah untuk ajukan soalan di ruangan komentar di bawah gambar poster tersebut. Insya-Allah kita akan dapat manfaatnya. Jadi pada sidang penonton, sebagai peringatan terakhir, pastikan sekiranya ingin ke mana-mana, pastikan kita elakkan daripada berada di tempat yang sempit, berada di tempat yang sesak, dan pastikan juga kita elakkan daripada berbincang ataupun perbualan dengan jarak yang dekat. Mudah-mudahan dengan pematuhan ini kita mampu untuk memutuskan rantaian COVID-19 yang masih lagi ada di negara kita ini, insya-Allah. Jadi akhirul kalam, saya Da'i Luqman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanyalah ustaz biar tahu, jangan keliru.